dengan tetap di dalam segala rumah itu. Ada tanda tak? Tak ada. Ada. Tidak ada. Sudah? 15 Atas. Maka bersabda. Bawah. Okey. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi bid darain amin. Kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu, nescaya menyamai akan yang diberikan itu daripada mereka itu sekalian taat dan ibadat bagi segala laki-laki. Allah, inilah hebatnya puan. Tu dia. Puan nak boleh sebut, dia sedut semua pahala kita tu duduk rumah dia taat ke suami. Habis cerita. Allah Akbar. Nampak tak? Dia taat semua pada suami dia tanpa dia dipandang bakal dengan apa hak suami suruh. Suami suruh dia itu je sama Allah taat, kecuali perbincangan tu dah ada masalah. Jadi maksudnya bila suami masuk dalam rumah dia layan molek, dia bercerita dan sebagainya. Seronok suami duduk dalam rumah. Saya tanya lah suami. Tak, dia balik rumah tanya suami. Mimi mana? Tanya. Bapak ada. Abang suka duduk rumah ke suka duduk luar? Suka duduk luar lah. Maka memang ada benda hak yang dok molek perempuan tu. Kalau suka suami balik rumah seronoknya duduk di rumah nampak tu. Juga isteri seronoknya bila abang balik. Maka tu tanda si isteri yang baik. Dan si isteri nak boleh pahala yang yang dibuat oleh suami dia, mesti dia taat pada suami dia. Segala kalau suami dia pergi ke surau sejid contohnya, pergi tengok dah dia duduk rumah, duduk jaga anak-anak, apa tu, dia rela suami dia keluar buat benda baik dan sebagainya, sedikit pun tak cemburu hati dan sebagainya. Bila balik dia sambut suami, segala hak suami buat di luar rumah boleh jaga pada si isteri. Ada kita kata perkahwinan ni sebenarnya untuk membina dan menjana pahala sebenarnya. Subhanallah. Atau orang tak boleh kau rugi besar lagi lah. Atau rugi besar pasal apa? Pasal sebahagian pahala tu dinafikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Betul. Baik. Seperti barang yang lain yang diceritakan dalam beberapa khabar bahawa sesungguhnya seorang perempuan datang ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia baginya, apa bicara engkau? Bila perempuan kemari, Nabi kata dah nak adu napoli. Pasal Nabi keluar rumah nak sembahyang subuh tu penuh dah perempuan duduk jujur ni. Ni tak boleh lagi. Lagi nampak kat serban di rumah apa hak mau bini. Faham? Dia main saya. Berat tu perempuan ni. Macam apa? Nak ngadu hak ke Nabi. Hak suami dia. Hak anak-anak dia nak kabur. Nak luah perasaan ke Nabi. Nak kabur. Berat tu dah penuh dah nak kabur. Nabi keluar nak disedih. Siapa bila kata mau tanya Aisyah lah, kata Nabi, aku nak mayat, nak kabur. Subhanallah. Maknanya biasa. Siapa mereka je, apa dia seorang sahabiah dijumpa Nabi SAW. Rasulullah, macam mana Abu Sufyan? Macam mana wahai Rasulullah? Abu Sufyan masuk Islam kan, masuk buka Mekah. Dan pada buka Mekah tu dia dijumpa Nabi. Menjumpa Nabi Rasulullah, macam mana Abu Sufyan? Boleh tak? Ambo tengok dia ni hebat sangat di luar, tapi di rumah tangga dia tak ada apa. Rasulullah kedekut. Allah kedekut sungguh Rasulullah. Nampak tu? Boleh tak ambo nak ambil pitih dia tu dengan tanpa pengetahuan dia? Kata perempuan tadi. Pasal dia tak boleh langsung nak kau ambo. Nampak tu? Dari sudut hak yang fizikal ni. Kata Nabi, ambil dah. Ambil sekadar keperluan kamu. Maka perempuan hukum dia boleh ambil harta suami tanpa pengetahuan suami mengikut hak yang dia taat pada suami. Faham tak? Kalau sekerja biasa suami beri 500 riyal sebulan contohnya. Buat mana 3 bulan dah uih contohnya. Wali ikam kamu. Dia tidak uih. Kita pun nak tukar baju juga. Faham tu? Lala duk senyap-senyap duk lebek ke kelebat. Faham tu? Roh ambil.
tu maka dah serutung dia. Metuk pada hadis yang apa dia Abu Sufyan tadi. Begitu. Baik. Maka sembah ia, ya Rasulullah, bahawa sesungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Maka sabda Nabi, kenapa? Kerana apa? Maka sembah perempuan itu adalah sekalian mereka itu bahawa berkata semuanya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ia akan kita sekalian dan pula menjadikan ia akan kita sekalian di bawah tangan, yakni di bawah perintah segala laki-laki yang dihabaskan. Habas itu maksudnya yang diperintah, yang dikurung kata sini. Kita sebab khok begitu dalam segala rumah dan menjadikan ia kita sekalian akan dapat tempat keimanan bagi segala mereka itu dan perlindungan atas kita berkhidmat bagi mereka itu dan menjadikan ia bagi mereka itu perang sabit. Itu dia. Dan hadir berjemaah dan Allah Subhanahu wa taala menentukan ia akan mereka itu dan kita akan kita yakni kerjaan tiada kita maka apa kita ganti akan barang yang mengunia Allah Ta'ala akan mereka itu. Macam mana ni Rasulullah? Kita lebih duduk rumah ketaat lagi, suami suruh buat dan bertaat macam kulit batok ni. Makna kena ikut belakang Rasulullah. Dah aku ni Rasulullah, kita pun ada keinginan juga nak keluar rumah, nak buat tu, nak buat ni pada Rasulullah. Tu dia. Hairan Nabi Rasulullah. Nabi terasa apa dia hak yang disebut sahabiah tadi tu, Nabi kejut tu apa-apa lagu tu bang. Nampak tu? Pasal apa dia tak faham ke? Maka hairanlah Rasulullah SAW keadaan itu. Daripada sebaik-baik ibaratnya dan berkata dia, tiada aku lihat seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan pada kerjaan Allah Ta'ala daripada engkau. Kemudian dia kata, menyampaikan olehmu daripada belakang engkau daripada segala perempuan yang Islam bahawa sesungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suaminya itu menyamai akan kebajikan itu semuanya. Nabi berkabarlah pada perempuan tadi itu beginilah balik rumah mukabar pada semua orang biar dia ni biar perasaan dia duduk di rumah tu lebih banyak daripada keluar rumah. Dan juga taat ke suami itu sebenarnya sama dah dengan pekerjaan hak yang si suami buat. Suami pergi berjihad, suami pergi semayang berjemaah, suami pergi buat kerja Islam, semua tu diseduh oleh isteri dah. Subhanallah. Nampak tu? Tapi sekali isteri tu ikut prosedur juga. Lepas amalek hadis hak sebut dulu ingat dah dia tahu lah pokok ni. Man ta'a amalu lam yusra nasabu. Man batta'a amaluh lam yusri' nasabu. Siapa-siapa amalan dia tak buat, jangan harap waris dia boleh tolong. Kalau isteri dengan suami comel tapi isteri tak taat pada Allah, suami bantu dah, dia sedih, dia surau, dia dengar dan sebagainya, tapi dia perangai dan sebagainya bantu dah, tapi isteri dah ikut suami. Jangan harap walaupun satu pun tak boleh pahala daripada suami kepada isteri tadi. Nampak tak? Ia mesti isteri redha dengan apa hak suami buat, suami pun redha dengan isteri buat, baru boleh berlaku. Setiap langkah suami pergi keluar cari rezeki boleh pahala pada si isteri. Aku amat janda puan. Dia duduk tahu rumah je, duduk ilai, ngongek. Basuh baju, sapu-sapu rumah. Boleh pahala macam kita. Kita nyebah keluar rumah. Kalau ada orang yang kerja buat rumah tu merah, merah macam udah kena bakar. Kalau hujan beribu ibarat dia. Tapi pahala boleh ke isteri, boleh ada. Tak kurang sikit abuk pun dengan hak pahala kita ada. Nampak tak? Memang berat puan. Dia mesti suami. Tak suruh ada makna ya. Kalau kita dia faham, makna dia taat semua ke suami. Subhanallah. Nampak ni? Tu dia. Allah. Tapi salah pada ayuh. Isteri tak ada. Dok bawa. Bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu barang yang diceritakan bahawa sesungguhnya seorang Badui datang ia kepada Nabi SAW. Maka berkata ia, Badui itu maksudnya orang ulu.
bahawa sesungguhnya engkau telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah Ta'ala, dan aku percaya dan dikau, dan tiada aku benarkan akan dikau melainkan mukjizat yang diperlihatkan akan aku. Boleh campur lah. Muhammad, mu kata mu ni beriman pada Allah, mu ni gini-gini, mu tunjuk mukjizatmu Muhammad. Kalau tak aku tak percaya, mu pelawak wahai Muhammad. Kata Abang Badui. Mana orang ulu rasa dia tahu. Orang ulu dia cakap dua orang tapi pak depa tu. Nak orang bandar ni dia pisik-pisik gitu tak semua termaaf. Hampa orang ulu tahu lah. Dia pergi rumah dia jauh. Rumah jauh. Jadi bila nak pergi dia membalasang gitu. Oh gitu. Oh. Jadi tabiat dah cakap dua orang tu macam pak orang. Oh macam sepeka dah. Dia gitu lah ulu tak dua bandar dia tak gitu. Jadi orang bandar itu gitu juga. Cakap Nabi macam cakap dengan saya wadang ni. Oh, cakap Muhammad, kalau mu nak tunjuk mukjizat pada aku nak percaya kamu wahai Muhammad. Kata Abang ini bersabda bagi Rasulullah SAW, apa yang engkau nak? Benar ni apa yang mu nak ni? Riu-riu, kenapa mu nak? Nama tu. Maka kata ia, engkau suruh aku pohon kurma yang suatu ini, maka datang ia kalau dikau dan Allah antara hadapan keduanya itu satu pohon kurma yang kering lagi sudahlah. Dia campur Nabi suruh buat jalan, suruh Tuhan buat jalan pokok kurma hak dah tebang dah. Pokok kurma hak tebang mapuh dah hak kering dah supaya tegak mula jalan jalan. Allah pokok semula. Ada kok mesti gitu. Allah. Dan nak ada fikiran dia, nak kata gua. Nampak tak fikiran dia tu? Maka sabda bagi Badui tadi oleh Rasulullah SAW, pergi olehmu dan kata olehmu baginya bahawa sesungguhnya Muhammad yang memanggil akan dikau. Sakit hati sangat Nabi tu. Bila ya muka pun mungkin jumpa sendiri. Kalau aku panggil kamu kata aku sedih pula. Faham tu? Mungkin cakap sendiri kepada pokok hak teman hak kering tu. Muka pun ke dia Muhammad suruh bangun, suruh jalan jumpa dia. Faham tu? Oh dia pun nyok-nyok kata, hei pokok semua, perkenalkan olehmu akan Muhammad bahawa sungguhnya ia memanggil akan dikau. Kata apa dulu tadi. Maka bergerak-gerak pokok. Ketuk pun tak mesti pun dah. Gerak daripada pihak kanan gerak. Lepas tu cabut daripada segala akar hak yang tebang tu. Lepas tu dah bergerak pada sebelah kirinya, maka tercabut pun daripada akarnya, maka jadilah ia datang seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala hampir kepadanya, dia beri salam pula, assalamu alayka ya Nabi Allah. Pokok tu nak sendiri bangun semula, bila bangun nyok jalan, assalamu alayka ya Nabi Allah, beri salam. Wa alaikassalam. Nampak tu jawab Nabi, katalah apa dulu tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Faham tak? Aku percayalah wahai Muhammad ni Rasulullah. Dah kita ni Badui belaka ke gua ni? Nak suruh ada benda ni baru nak beriman. Nampak ni cerita zaman dulu, cerita Badui orang hulu. Faham tak? Dah ni zaman Android dah.